Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Carol Series. Yang mana baru tengok video Carol harap korang boleh tekan button like and subscribe. Kepada yang dah lama menonton video Carol ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana masih menunggu video-video dari Carol. Jadi guys, seperti yang dijanjikan, Carol akan membuat satu video mengenai corak pemerintahan Korea Utara yang boleh dikatakan mengarut, kejam dan tidak berberi kemanusiaan. Negara tersebut telah diperintah oleh kerajaan Kim selama 7 dekad guys. Yang bermaksud 70 tahun berturut-turut diperintah oleh first atau Kim Jong-un yang bernama Kim Il-sung. Kemudian bapa dia pula Kim Jong-il, and then barulah Kim Jong-un tu sendiri. Andai kata pada satu hari nanti Kim Jong-un mati, tampuk pemerintahan Korea Utara akan beralih kepada adik perempuan dia yang bernama Kim Yo-jong. Yang orang ramai cakap Kim Yo-jong lebih kejam daripada abang dia sendiri. Kim Jong-il iaitu bapa kepada Kim Jong-un tu ada 6 orang anak guys. Tapi hanya ada 3 orang je guys anak dia yang famous gila. Anak yang sulung ialah Kim Jong-nam, anak yang kedua pula adalah Kim Jong-un, anak yang ketiga pula adalah Kim Yo-jong. Carol sangat yakin korang semua masih ingat lagi kes pembunuhan Kim Jong-nam dekat KLIA pada tahun 2017 ataupun 2018 macam tu. Kes ni dikabarkan ianya adalah sebuah pembunuhan yang telah dirancang sendiri oleh Kim Jong-un sebab dia tak nak kuasa pemerintahan beralih kepada abang sulung dia. Sebabnya adalah Kim Jong-nam, dia nampak yang negara dia perlu diubah menjadi sebuah negara yang normal macam negara-negara lain. Tapi Kim Jong-un tak setuju guys. Jadi disebabkan Kim Jong-un tak nak kuasa dia dirampas oleh abang dia sendiri, dia terpaksa melakukan pembunuhan tersebut bagi mengelakkan sebarang perubahan berlaku dekat tampuk pemerintahan dia tu. Semua ni adalah sebuah teori konspirasi yang boleh dikatakan bukti yang mengatakan Kim Jong-un bunuh abang dia sendiri memang ada. Tapi bukti tu tidak kukuh guys. Untuk pengetahuan korang semua, Korea Utara adalah sebuah negara komunis yang paling menindas rakyat dia sendiri tau. Cara penindasan tu terbahagi kepada 2. Penindasan dari segi fizikal termasuk pembunuhan, penderaan, dan penindasan daripada segi mental termasuk psikologi yang gila-gila punya tau. Rakyat dekat sana memang selalu kena psycho dengan hukuman mati dekat halayak ramai guys. Bukan tu je, askar dekat sana akan menahan, akan penjarakan orang awam sesuka hati dia je. Sebagai contoh, Carol adalah seorang rakyat Korea Utara dan pada satu hari Carol pergi jalan-jalan dekat area bandar. And dengan secara tiba-tiba ada beberapa orang askar merapati Carol, mendekati Carol dan menahan Carol. Selepas tu Carol akan dibawa ke penjara tanpa Carol tahu apa salah Carol. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya askar yang merapati, yang mendekati Carol tadi tu, dia hanya nak minta rasuah je. Sebagai contoh macam minta duit kopi lah. Tapi Carol tak ada duit masa tu nak bagi dekat dia. So bila Carol tak ada duit nak bagi, diorang akan tahan Carol and sumbat Carol dekat penjara atas kesalahan tidak memberi rasuah kepada pegawai kerajaan. Bunyi dia macam pelik, macam insane, macam mengarut gila. Atas kesalahan tidak memberikan rasuah kepada pegawai kerajaan. Tapi realitinya adalah benar, benda tu betul-betul terjadi. Undang-undang tidak memberi rasuah kepada pegawai kerajaan memang wujud dekat sana, memang wujud dekat Korea Utara. Apa yang Carol cerita ni bukannya sebuah cerita yang Carol sengaja buat-buat. Benda ni diceritakan sendiri oleh pelarian daripada Korea Utara tu sendiri guys. Korang boleh tengok dekat YouTube, memang banyak gila video-video daripada orang Korea Utara yang berjaya melarikan diri and diorang buat record and diorang bagi tahu apa yang berlaku dekat dalam negara diorang tu. Kerajaan akan menyekat rakyat dia sendiri daripada keluar dari negara Korea Utara. Maksud dia dekat sini kan, korang tak boleh nak pergi melancong, tak boleh nak pergi ke luar negara, tak boleh nak pergi ke mana-mana kecuali duduk dekat dalam tu je. Cuma para atlet dan orang-orang penting je yang boleh keluar daripada negara tu. Sebagai contoh Kim Jong-nam yang mati dibunuh dekat KLIA tu. Masa tu dia dekat Malaysia. Kalau macam tu boleh, sebab Jong-nam adalah golongan elit and dia boleh keluar negara. Setiap border dikawal ketat oleh tentera-tentera dekat sana bagi mengelakkan rakyat melarikan diri ke negara jiran seperti China dan Korea Selatan. Punca utama dia buat macam tu adalah dia sendiri tahu yang rakyat dia memang tak boleh tahan dengan cara pemerintahan yang menindas rakyat dia sendiri tu. Tapi dia peduli apa guys? Dia akan menggunakan rakyat dia sendiri untuk menguntungkan diri dia. Macam mana? Okey, tunggu kejap lagi, Carol akan cerita. Lebih kurang hampir keseluruhan rakyat negara Korea Utara tidak boleh
boleh melayari internet kecuali golongan-golongan tertentu je. Setiap panggilan juga dikawal ketat oleh kerajaan bagi mengelakkan kes-kes khianat daripada berlaku. Rahsia-rahsia Korea Utara dibocorkan dekat pihak luar. TV dengan radio memang ada dekat sana, tapi kalau korang nak tahu, rancangan dekat TV mostly cerita pasal Kim Jong Un sebagai seorang pemerintah yang baik, yang telus, yang cekap. Atas dasar apa mereka buat macam tu? Atas dasar ingin brainwash seluruh rakyat Korea Utara. Kiranya sekarang ni Jong Un nak rakyat dia nampak yang dia ni seorang pemerintah yang baik, padahal korang tahu sendiri kan. Bila kita dengar macam ni kan, memang kesian guys. Umpama korang berada dekat dalam sebuah penjara, walaupun korang bebas ke mana-mana, ke dekat dalam negara, nak pergi sana sini boleh, tapi kalau dengan sistem pemerintahan yang macam ni, korang rasa korang bebas ke? Sampai sukan Olimpik pun dia kencing rakyat dia guys. Berita dekat sana bagi tahu yang negara Korea Utara mengumpul emas paling banyak dan dorang adalah nombor 1 dekat sukan Olimpik guys. Insane gila lah. Kero nak tanya dekat korang, korang nak ke buat kerja tak ada gaji? Kalau kerja-kerja amal, Kero tahu korang semua baik, korang mesti nak punya buat kerja-kerja amal. Tapi masalahnya apa yang dihadapi rakyat Korea Utara ni bukanlah satu kerja amal, tapi benda ni adalah satu kerja yang memang betul-betul punya kerja guys. Dah lah kerja betul-betul, lepas tu tak ada gaji pula. Kepala otak dia. Rakyat diorang dipaksa bekerja tanpa gaji pada bila-bila masa, ikut suka hati kerajaan diorang je. Bila dia suruh, bila nak pakai orang, pap, dia panggil kau. Sebagai contoh Okey, ada satu kes pada tahun 2014 Kanak-kanak sekolah yang berumur 10 hingga 16 tahun dipaksa bekerja setiap hari untuk kumpulkan dana bagi membayar gaji pegawai kerajaan, bayar yuran sekolah diorang, dan juga diorang kaul untung secara personal daripada hasil kerja-kerja budak-budak tadi tu. Kau rasa bapak dia tak malu ke? Kau budak tu buat kerja tapi kau yang dapat duit. And then setiap keluarga wajib menghantar wakil seorang daripada ahli keluarga untuk bekerja dekat bahagian pembinaan ataupun cleaner, buat jalan ataupun macam-macam lagi lah, dengan syarat at least 2 jam sehari dan 6 hari seminggu. Sistem kasta ataupun dikenali sebagai Songbun. Sebagai contoh, Khairul lahir pada tahun 2000, tapi Khairul tak dapat kehidupan yang baik pada zaman tu. Walaupun Khairul seorang rakyat yang patuh dengan setiap peraturan kerajaan, kira macam hidup Khairul ni akan berada pada tahap yang sama je sampai Khairul mati. Sebab apa? Sebabnya adalah masa Perang Dunia Kedua, atuk Khairul dituduh memberikan maklumat kepada pihak Jepun dan dikira pengkhianat negara. Dan disebabkan tu, Khairul akan dihantar ke kawasan pedalaman dekat area-area memang hutan-hutan macam tu, ataupun dimasukkan ke dalam penjara. And setiap keturunan Khairul, anak, cucu, cicit tidak akan pernah mendapat apa-apa nikmat yang diberikan kepada kerajaan. Ada beberapa orang cakap ianya melibatkan sehingga 7 keturunan, dan ada pula yang cakap sampai 3 keturunan je. Yang pasti sistem kasta ni memang digunakan di Korea Utara guys. Apa function melancong tanpa ambil gambar? Kita pergi melancong atas dasar nak bergambar, nak buat kenangan dekat setiap tempat yang kita pergi tu. Tapi kalau pergi melancong and tak boleh nak ambil gambar, aku cakap dengan korang, baik korang tak payah pergi kan. Aku memang tak nak pergi sana guys. Tapi kalau korang nak pergi sana, make sure janganlah record apa-apa gambar yang sensitif dekat kamera korang. Sebab masa korang nak keluar tu, tentera akan membuat spot check satu badan korang, and diorang akan tengok sama ada korang ada menyimpan gambar ataupun video semasa korang berada dekat sana. Andai kata diorang jumpa apa-apa video atau gambar yang agak pelik, sebagai contoh video korang ambil gambar dekat kamp tahanan and then korang record diorang punya cara penderaan tu, and then korang memang habis, silap-silap tak keluar daripada negara tu guys, possibility dibunuh pun bakal terjadi. Untuk part ni, Khairul tak nak cerita panjang-panjang sebab Khairul tahu ramai di antara korang yang dah tahu pasal ni. Kalau dekat Korea Utara, korang hanya boleh menggunakan style rambut yang telah dikeluarkan oleh kerajaan dorang. Sebanyak 28 style rambut yang dibolehkan. Jika korang ingkar, korang akan dibunuh. Hanya Kim Jong Un sahaja yang boleh slop tepi guys. Orang lain tak boleh tiru gaya rambut dia. Okey,
Kenapa dia suka membunuh? Satu je alasan dia. Dia nak kekalkan dia punya kuasa. Kalau dah corak pemerintahan yang macam ni, memang ramai yang cuba menentang dia. Tapi bila ada orang dalam yang setia dengan Jong Un dapat tahu habis orang tu kena bunuh. Pada 2 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2019, Kim Jong Un telah membunuh seorang general dia sendiri yang dikatakan general tu nak menentang pemerintahan dia. Tapi sayang sekali guys, kegiatan general tu kantoi dan akhirnya general tersebut dibunuh dan mayat dia dikerat kemudian dicampakkan ke dalam tangki yang ada piranha dekat dalam tu. Menurut sumber, Jong Un dapat idea macam tu sebab dia tengok filem James Bond 1977, The Spy Who Loved Me. Siapa-siapa je yang positif COVID-19, mereka akan diangkut dari rumah tanpa makanan. Tanpa makanan guys. Dekat kem kuarantin, pesakit tersebut akan dibiarkan kelaparan, kebuluran. Dan untuk pengetahuan korang semua, kebanyakannya yang mati dekat kem kuarantin bukan disebabkan corona, tapi mati disebabkan kelaparan. Ataupun mereka akan dibakar hidup-hidup. Sekarang ni satu dunia menggunakan kalender yang sama dan sekarang ni juga adalah pada tahun 2021. Tapi tahukah anda, ternyata sekarang ni dekat negara Korea Utara pada tahun ni mereka adalah tahun 109. Ini disebabkan Korea Utara dia mengira sendiri tarikh kalender diorang tu. Kalender ni dihitung bermula pada awal kelahiran Kim Il Sung, iaitu atuknya Kim Jong Un tu yang lahir pada 15 April 1912. So kebiasaannya pada setiap tahun New Year akan berlangsung pada 1 hari bulan Januari, tapi diorang punya New Year jatuh pada tarikh 15 April setiap tahun guys. Kereta yang ada dekat atas jalan raya, ratio dia 1/1000. Maksudnya yang menggunakan kereta adalah 1 kereta per 1000 orang. Tak mustahil lah kalau kita tengok dekat jalan raya dia. Memang lengang gila, jarang nak jumpa kereta. So benda ni semua disebabkan atas ketidakmampuan rakyat dia untuk memiliki kereta, untuk beli kereta. Dan hanya keluarga-keluarga elit saja yang dapat memiliki kereta, pegawai-pegawai kerajaan. So dekat sini kita nampak memang fucked up gila lah kalau korang hidup dekat sana. Walaupun negara diorang yang kita sendiri tahu, leader ataupun pemerintah memang tidak akan bertukar, hanya keluarga Kim sahaja yang memerintah setakat ni. Tapi diorang still buat pilihan raya. Diorang wajibkan semua rakyat dia, tak kira umur, datang ke dewan mengundi untuk buat undian. Tapi yang kelakarnya dekat sini guys, masa rakyat dia nak pangkah dekat kertas tu, hanya ada 1 je kotak untuk pangkah dan 1 je nama dekat situ. Aku rasa korang dah tahu dah apa nama dia, Kim Jong Un. Kalau macam tu, baik tak payah buat. Benda tu macam menyusahkan rakyat dia sendiri untuk pergi mengundi. Nak pergi siap-siap pergi mengundi, lepas tu hujung-hujung dekat kertas tu aja kotak 1 dengan nama Kim Jong Un 1 pangkah. Apa function? Korea Utara memang terkenal gila dengan diorang punya kekejaman. Lagi-lagi bila dekat dalam dia punya penjara, para tahanan akan dilayan dengan tidak berperi kemanusiaan langsung guys. Dekat dalam tu, dekat negara diorang tu ada 3 peringkat hukuman tau. Yang pertama adalah Kwaliso, yang kedua pula adalah Kyowaso, dan yang ketiga pula adalah Rodong dan Ryode. Jadi guys, sekarang ni kita akan pergi ke Kwaliso dulu. Okey, Kwaliso atau nama Melayu dia adalah tahanan orang politik. Kebiasaannya orang-orang kerajaan yang buat salah, mereka akan dihantar ke kem tahanan tu, dan dekat dalam kem tu orang akan diseksa dengan sangat kejam. Semua tahanan politik wajib buat kerja-kerja berat, sebagai contoh sektor pembelakan, pelombongan dan pertanian. Semua orang yang ditahan dekat dalam kem tahanan tu tidak akan diberikan makanan sampai beberapa hari, dan benda ni membuatkan para tahanan jadi kebuluran. Bila dah kebulur, diorang sakit, dan dekat dalam tu juga tak ada langsung medical assistant, tak ada doktor, tak ada nurse. Kalau kau sakit, kau duduk je lah diam-diam dekat dalam tu guys. Tak ada siapa pun yang kisah. Kalau anda kata sakit korang tu dah kronik, diorang akan biarkan je korang mati dekat dalam tu, and diorang takkan pernah bagi tahu family korang yang korang ni dah mati. Sesiapa yang berada dekat dalam camp tu juga didera secara seksual. Menurut daripada beberapa rakyat Korea Utara yang berjaya melarikan diri dari negara tersebut, diorang bagi tahu yang tahanan politik ni akan didera secara seksual, seperti penjaga camp tahanan tersebut akan menggenggam kemaluan para tahanan yang ada dekat situ jika diorang merungut ataupun diorang membuat bising. Macam Pak sekejap dia datang, dia tarik kau punya tu, habis sakit
baik. Andai kata tahanan tersebut dihukum bunuh, hukuman bunuh akan dilakukan di halayak ramai, depan orang ramai, dan kebiasaannya hukuman akan dilaksanakan dekat dalam stadium yang besar dan rakyatnya akan menonton hukuman bunuh tu sampai selesai. Kemudian barulah mereka dibenarkan untuk bersurai. PBB ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan antara 80 sehingga 120,000 orang yang akan dipenjarakan dekat kem tahanan politik tu. Okey guys, sekarang ni kita pergi dekat peringkat kedua pula, iaitu Kyowaso. Kyowaso ataupun dikenali sebagai kem tahanan pemulihan. Dekat sini siapa je yang ada dekat dalam kem ni? Yang pertama, okey, kem ni khas untuk rakyat Korea Utara yang disyaki berdagang dengan negara China. Yang kedua pula, rakyat yang ditangkap menonton menjual filem dari Korea Selatan. Diorang memang dilarang sama sekali untuk berjumpa dengan negara-negara luar guys. Kem ni dibuka adalah atas dasar pemulihan. Kalau kita tengok nama dia pun kita dah tahu dah, kem tahanan pemulihan, untuk memulihkan minda-minda rakyat dia. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, dorang bukan nak pulihkan, tapi dorang lebih kepada mengambil kesempatan ke atas kesalahan rakyat dia sendiri. Kenapa Khairul cakap macam tu? Para tahanan dipaksa untuk menjadi buruh paksaan, buruh tanpa gaji. Contoh, dia suruh kau buat jalan, kau pergi lah buat jalan, tapi tak ada gaji pun. Kalau dekat penjara Malaysia pun ada gaji kalau tahanan tu pergi buat kerja. Memang aku cakap kau seksa gila Korea Utara ni, tapi kesesaan yang dihadapi para tahanan tak berakhir dekat situ je guys. Yang orang-orang yang ada dekat dalam Kyowaso ni, dekat dalam camp tu juga diorang diberikan hanya sebiji kentang untuk satu hari. Padahal pemerintahan dia, Kim Jong Un tu, punyalah makan sedap-sedap dekat rumah dia. Okey guys, kita pergi ke peringkat ketiga, Rodong dan Ryongdae. Ianya dikenali dengan nama pusat latihan buruh. Yang pertama, kem tahanan ni khas untuk orang yang disyaki terlibat dengan perdagangan tanpa izin. Maksudnya berdagang secara haram, tanpa pengetahuan kerajaan, ataupun lebih senang nak faham, smuggle atau seluduk barang daripada luar negara masuk ke negara diorang. Yang kedua pula, kem tahanan ni untuk orang yang punting kerja selama 6 bulan, ataupun orang yang tak mampu nak bayar rasuah dekat pegawai kerajaan, macam Khairul cerita tadi tu kan. So kita nampak kat sini macam lebih kepada ambil kesempatan pula guys. Dekat dalam tu semua tahanan akan didera dan dipaksa bekerja dalam persekitaran yang sangat berbahaya. Sebagai contoh, diorang dipaksa bekerja dalam sektor pembinaan. So semasa diorang bekerja tu tak ada langsung alat kelengkapan untuk keselamatan, antaranya safety helmet, vest, tali untuk panjat bangunan tinggi, and macam-macam lagi guys. Apa pendapat korang tentang negara Korea? Korang rasa korang nak pergi sana ke? Berdasarkan apa yang Khairul cerita tadi, tu boleh nampak dekat sini yang pemerintah dia, Kim Jong Un, memang tidak akan mengubah apa-apa dekat negara tu. Yang kita boleh nampak hanya senjata-senjata yang berbahaya seperti bom nuklear, lebih kepada keganasan, lebih kepada military punya weapon. Sekarang ni, kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bersyukur ya kawan-kawan semua. Kalau kita tengok rakyat Korea Utara dikongkong dengan sangat ketat oleh pemerintah dia, tapi dekat Malaysia kita bebas ke mana-mana. Itu saja from Khairul series. See you next time. Assalamualaikum.